Assalamualaikum, hi guys, welcome back to the channel. Kepada sesiapa yang baru dalam channel aku nak ucapkan selamat datang. Dan juga kepada sesiapa yang dah subscribe aku selama ni, aku nak ucapkan terima kasih dekat korang kerana korang dah support aku sampai sekarang ni. Okay, seperti yang aku janjikan sebelum ni, aku dah upload satu episod untuk basic forex. Dan lepas ni aku akan ajar korang basic forex untuk episod nombor 2. Sebelum korang tengok video episod 2 ni, korang tengok episod 1 dulu. Aku dah letak link dekat atas ni. Korang tengok dulu video tu sebelum korang tengok video ni, guys. Ok, pada episod 2 ni kita akan belajar basic forex. Sebelum kita teruskan, kita kena ada platform MT4. Dah register account trading melalui account yang saya berikan. Ok, sebelum tu korang dah register ke belum? Kalau korang belum register, korang tekan link description dekat bawah. Aku ada letak satu link description untuk korang register account under XM Broker. And then kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang macam mana korang nak register account ataupun korang ada masalah sikit dalam registration, korang boleh tekan link WhatsApp dekat bawah tu. Ok, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ni. Ok, untuk episod 2 kali ni kita akan kongsikan jenis pair, currency dan metal, setting di MT4 untuk supply dan demand, jenis chart, dan juga kenal pasti bullish dan bearish market. Ok, yang pertama sekali kita akan belajar tentang jenis pair. Pair yang ada dalam forex ni dia ada banyak, tapi yang saya selalu gunakan adalah currency dan juga metal. Untuk currency, dia ada major pair dia. Antara major pair yang ada dalam forex trading ni, dia ada 10 saya letak untuk major pair lah. Untuk yang pertama, Euro USD, dalam singkatannya EU. Yang kedua adalah Euro AUD, EA untuk singkatan, GBP JPY, GJ, USD JPY, UJ, GBP USD, GU. Yang keenam adalah Euro CAD, EC. Yang ketujuh Euro GBP, EG, AUD USD, AU, USD CAD, UC, dan juga yang terakhir adalah Euro JPY, EJ. Ok, untuk semua major pair ni kita akan letak satu singkatan untuk kita lebih senang nak sebut lah. Contoh, korang nak trade apa hari ni? Aku nak trade major pair EU. EU lah. EU adalah singkatan untuk Euro USD. Kalau AUD adalah untuk Australian Dollar, GBP Great Britain Pound, JPY adalah Japanese Yen, CAD adalah untuk Canada Dollar. Itulah singkatan untuk major pair kita yang ada sekarang ni. Yang saya hanya list adalah 10. Korang boleh tengok lebih lagi dalam korang punya account lah yang korang trade tu. Untuk saya letak 10 saja sebab saya selalunya guna Euro USD, GBP JPY, USD JPY, GBP USD, dan juga Euro JPY. Itulah yang saya selalu gunakan untuk trade currency. Manakala untuk metal pula, saya menggunakan gold ataupun nama lainnya XAU USD. XAU adalah untuk nama gold, USD adalah untuk currency USD, US dollar. Selain gold, kita ada silver. Itu adalah untuk metal. Dia ada dua, gold dan juga silver. Ok, selepas kita belajar tentang jenis pair, kita akan belajar jenis-jenis chart yang ada dalam forex ni. Untuk chart yang pertama, kita akan belajar pasal bar chart. Yang kedua, kita akan belajar pasal line chart. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang candlestick chart. Untuk yang pertama, kita akan belajar pasal bar chart. Ini adalah gambaran screenshot yang saya letakkan dalam sini. Inilah bar chart. Bar chart menunjukkan 4 jenis harga, iaitu open, close, high dan juga low dalam satu period. Kelebihan untuk bar chart ni adalah banyak informasi yang kita dapat kerana dia ada 4 jenis harga, open, close, high dan juga low. Kekurangan yang ada dalam bar chart ni adalah terlalu banyak informasi. Selepas itu kita akan pergi ke line chart. Ini adalah screenshot yang saya letakkan dalam sini, menunjukkan open dan close price dalam satu period sahaja.
Kelebihannya, ia mudah dibaca, ia nampak sangat simple. Kita hanya tahu open dan close price sahaja dalam satu period. Kekurangannya, terlalu sikit informasi. Inilah contoh line chart yang saya telah lukiskan kat sini. Naik turun, 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 naik. Macam itulah sahaja line chart ni. Lebih simple tetapi terlalu sikit informasi yang ada. Okey, kita teruskan dekat candlestick chart pula. Inilah candlestick chart yang selalu digunakan oleh para trader. Candlestick chart ini dia menunjukkan open, high, low, close price dalam bentuk yang lebih mudah, menggunakan body dan juga shadow. Kelebihan dalam candlestick chart ini adalah informasi yang cukup. Akan tetapi kekurangannya memerlukan kefahaman candlestick chart yang lebih dalam untuk kita memahami candlestick chart ni. Okey, dalam candlestick chart ni dia ada bullish candle dan juga bearish candle. Bullish candle adalah candle yang menuju ke atas dan juga candle bearish adalah down. Manakala candle bearish adalah candle yang menuju ke bawah. Okey, untuk warna bearish dan bullish, tak kisahlah korang nak letak warna apa. Yang penting korang tahu candle tu candle bullish ataupun candle bearish. Itu korang kena setting sendiri dan lepas ni saya akan tunjukkan setting dalam MT4 saya. Okey, saya akan zoom sikit dekat sini. Okey, bahagian sini. Kalau kita tengok dekat sini, saya bulatkan. Lama. Okey. Okey, untuk bullish candle seperti yang saya cakap dekat atas ini tadi, dia menunjukkan open, high, low, close price dalam bentuk yang lebih mudah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, untuk bullish candle ini adalah bahagian shadow, shadow untuk low, ini adalah shadow untuk high. Untuk bullish candle dia akan open di bahagian bawah, body, dan juga dia akan close pada bahagian atas. Manakala untuk bearish candle, iaitu candle yang menurun, kita akan tengok sama juga high dengan low dia dekat tempat sama. Shadow dekat bawah adalah low, shadow dekat atas adalah high. The highest price it can go, dan dia turun meninggalkan shadow. Okey, untuk close dan juga open, memandangkan ini adalah candle yang menurun, dia open body dekat bahagian atas dan juga dia close body dekat bahagian bawah. Sebab itulah dia bertentangan dengan bullish candle. Kalau kita tengok bullish candle, open dia dekat bawah dan juga dia punya close dekat atas. Manakala untuk bearish candle, close nya dekat bawah dan juga open nya dekat atas. Kita tengok dekat sini, seperti yang kita cakap tadi, ini adalah bullish candle. Bullish candle menuju ke atas. Selalunya orang letak bullish candle ni tak kisahlah warna apa, asalkan dia bukan warna merah. Selalunya kalau dalam supply dan demand, bullish candle adalah berwarna biru, manakala bearish candle menggunakan warna merah. Okay, selepas kita belajar tentang bearish candle, kita akan pergi ke uptrend dan downtrend pula. Untuk kita kenal pasti uptrend ataupun downtrend, kita kena tengok trend tu macam mana. Ini adalah lukisan saja. Lepas ni kita akan tengok ke dalam MT4. Uptrend, trend yang menuju ke atas, manakala untuk downtrend, trend yang menuju ke bawah. Okey, lepas kita tengok dekat sini, jom kita pergi dekat MT4. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, saya nak ajar korang macam mana setting untuk MT4 untuk korang menggunakan konsep supply dan demand. Okey, jom kita tengok. Bila korang dah buka MT4 korang dekat komputer, korang tekan right click dan korang tekan properties. Korang pergi dekat color. Dekat sini saya akan tunjukkan background korang gunakan warna putih,
foreground korang gunakan warna hitam, grid korang letak warna hitam, bar up korang letak warna biru, bar down korang letak warna merah, bull candle korang letak warna biru, back candle korang letak warna merah, line graph tak kisahlah korang nak letak warna apa. Kalau saya gunakan warna lime green, volume lime green, as line warna merah dan juga stop level warna merah. Inilah setting untuk saya gunakan dalam supply dan demand. Okey, lepas kita tengok setting ni pula, kita akan tengok seperti yang saya janjikan tadi, kita nak tengok sama ada dia uptrend ataupun downtrend. Okey, saya ambil contoh dekat sini. Dia ada dua contoh kat sini Kalau kita tengok dekat sini, kalau tadi saya cakap macam mana nak kenal pasti downtrend dan juga uptrend kan. Untuk uptrend kita tengok dekat sini. Alamak, saya salah tekan. Kejap Kita lukis trend line sini. Alamak, tak nampak juga. Saya rasa saya kena tukar color dia dulu. Trend line properties, style, berwarna, kita letak warna apa Saya rasa saya letak warna hitam Saya bagi tebal sikit. Okey, saya harap korang nampak lah dekat dalam video tu nanti. Kita akan kenal pasti sama ada ini trend up ataupun downtrend. Okey, kalau kita tengok kat sini, nampak ketara bahawa ini adalah uptrend kerana trend ini menuju ke atas. Saya lukis dulu. Kita tengok pergerakan ni macam mana. Trend ni menuju ke atas. Kita habiskan lukisan. Okey, nampak saya harap korang nampak lah dalam video nanti. Okey, kenapa saya cakap ini adalah uptrend? Kerana korang tengok pergerakan dia dari bawah. Ini adalah the lowest point dan ini adalah the highest point. Trend menuju ke atas. Korang nampak kan? Okey, selepas kita tengok uptrend, kita akan cari downtrend pula. Downtrend saya akan zoom out dulu. Supaya korang nampak lebih cantik. Saya akan cari yang terbaik lah untuk korang. Alright, sekejap Okey, kita dah jumpa downtrendnya. Okey, seperti yang saya cakap, inilah downtrend. Downtrend ini tempat highest point dan ini adalah the lowest point. Kita akan lukis from high to low. Naik sini balik, turun sini, dia retrace sekejap, lepas tu dia turun. Ok, inilah dia kita katakan downtrend. Ok, untuk episod nombor 2 ni, saya harap semua ilmu yang saya kongsi, saya bukanlah cikgu, saya bukanlah sifu, tapi saya hanyalah rakan yang ingin berkongsi ilmu. Saya harap ilmu yang saya kongsi ini membawa manfaat untuk anda semua. Kita akan berjumpa dalam episod yang nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.